share dekat dalam page dalam group. Guru anak-anak tu. Tak perlu tapi aku tidak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat. Okay, kita tunggu dulu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat ke ataupun ada ibu bapa yang bawa anak-anak sekali nak baca Al-Quran. Okay, boleh? Kita tunggu sekejap ya. Hari ini kita akan baca muka surat 4. Boleh tak beritahu saya, skrin clear tak? Penuh tak nampak? Macam tak penuh pula. Alhamdulillah.
Okey, siapa yang dah masuk tu boleh beritahu suara saya jelas tak? Okey, terima kasih Kak Norma Karmani. Nampak ya? Sihat ke Kak Norma? Oh. Okey, sebelum kita mula, okey, kita nak baca surah Al-Baqarah kan? Okey, surah Al-Baqarah ni nama dia, maksud Al-Baqarah tu adalah lembu betina. Lembu betina. Surah ni dinamakan Al-Baqarah sebab membawa maksud lembu betina sebab kerana ada suatu peristiwa penyembelihan lembu betina atas wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahyu tersebut turun kepada Nabi Musa alaihi salam kepada Bani Israel pada waktu itu yang telah bertelingkah dan berbunuhan antara mereka kerana seorang lelaki mandul yang mati dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ni saya ceritakan sebab-sebab beri nama surah Al-Baqarah tu. Okey, lalu turunlah ayat 67 iaitu inilah ayat 67 surah Al-Baqarah ni yang memerintahkan mereka untuk menyembelih lembu betina. Setelah disembelih, lalu bahagian lembu itu dipukul ke atas mayat dan hiduplah mayat tersebut serta mengisyaratkan atau menunjuk siapakah pembunuhnya. Lalu matilah ia semula. Si pembunuh tidak mewarisi sedikit pun dari kekayaan lelaki tersebut. Ayat ni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan manusia yang telah mati dan menunjukkan bahawa orang yang membunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Ini sebab-sebab dinamakan surah Al-Baqarah ni. Okey. Dan tahukah kita, tahukah ada trivia sikit. Kita perlu selalu membaca surah Al-Baqarah untuk pelihara rumah kita. Ada satu hadis riwayat Muslim, hadis ni berbunyi, janganlah menjadikan rumah kamu seperti perkuburan. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Sebab tu kita famous kan, orang-orang yang pindah rumah, baru masuk rumah, diorang famous, selalunya diorang akan panggil kadang sekolah tahfiz ke untuk baca Al-Baqarah dekat rumah. Okey? Okey, clear tak suara saya? Tu sedikit tu hadis riwayat Muslim yang mengatakan jangan jadikan rumah kita seperti perkuburan, sunyi sepi kan. Kan kat kubur mana ada orang bercakap, sunyi sepi je. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada masa selalulah baca Al-Baqarah ni. Dan Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dia meliputi hampir 2,5 juzuk. Masuk 3 Ustaz kan? 2,5. Dia meliputi 2,5 juzuk. Banyak. Kalau satu juzuk 20 muka surat. Kalau dah 2 juzuk, maksudnya dah 40 muka surat. Dia dalam berapa? 50 muka surat rasanya. Macam tu lah, lebih kurang. Okey? Okey, clear tak suara saya? Boleh kalau kita nak mula. Okey? Okey, macam biasa kalau kita baru nak mula aktif ataupun kita baru nak mahirkan bacaan Al-Quran, pertama sekali macam semalam kan, kalau kita baru nak baca Al-Quran, baru memang nak membaca Al-Quran dengan baik. Okey, pertama sekali orang yang baru baca Al-Quran ni, pertama sekali jaga huruf.
huruf mesti kenal betul-betul. Sebab kadang ada mim yang macam ni, mim kat hujung macam ni, mim kat tengah macam ni kan. Macam tu. Lepas tu yang kedua, jaga huruf. Jaga huruf. Yang kedua, jaga baris. Jaga baris. Baris maksudnya kita baca baris tu betul. Maksudnya kalau kita nampak di atas, so maksudnya matha macam tu kan. Maksudnya tak adalah mulut kita terkeluar mathalahum. Ni sepatutnya lu. Macam tu. So baris kena jaga. InsyaAllah Kerana apa? Kerana bila kita tertukar huruf ataupun tertukar baris, itu adalah salah satu kesalahan nyata dalam Al-Quran. Kesalahan nyata ni maksudnya sama ada terus tak ada makna ataupun makna berubah jadi tak elok. Macam tu. Jadi benda ni benda yang paling basic kita kena jaga dulu. Kalau kita baru nak baca Al-Quran. Okey, boleh? Okey. Okey ke suara saya? Jelas tak suara? InsyaAllah. Kan kalau petang-petang ni kan, sedapnya tidur. Lepas Zuhur, lepas solat Zuhur, lepas makan tengah hari kan. Okey, tapi hari ni saya tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan yang masuk live saya ni. InsyaAllah kita baca Al-Quran slow-slow. Kita baca slow-slow dan kita tengok satu-satu huruf dia. Okey. Untuk jaga kita punya bacaan Al-Quran tu. Dan kita persembahkan bacaan yang paling terbaik, hadiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda syukurnya kita kepada Allah kerana sampai hari ni kita diberi penglihatan yang baik. Kan, dan kita gunakan penglihatan ni untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, at least satu hari kan kita ada spend masa daripada 24 jam, satu hari dalam 1 jam, macam tu, insya-Allah. Okey, semoga kita pun dapat keberkatan masa, dapat keberkatan kehidupan dan dapat juga keberkatan dalam seluruh kehidupan kita dengan asbab baca Al-Quran, insya-Allah. Okey, kita akan mula muka surat 4 surah Al-Baqarah. Okey, muka surat 4 surah Al-Baqarah ni kita bermula dengan ayat 17 hingga ayat 24. Ayat 24. Okey, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Boleh ikut saya sama-sama ya? Sama-sama ikut. Kalau boleh ikut sama-sama baca. Okey, sebab okey, kita tengok Al-Quran dapat pahala, dengar dapat pahala, kita baca, baca tu lagi satu huruf 10 pahala. Banyak sangat pahala, insya-Allah. Okey, kita mulakan bacaan kita dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama dengan saya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kita hadiahkan Al-Fatihah ni juga untuk roh kita, ahli keluarga kita, suami, anak-anak, isteri, ibu bapa kita yang dah pergi atau yang masih hidup. Okey, kepada muslimin muslimat. Seterusnya, paling penting yang paling kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, kita akan mula talaki slow muka surat 4, buka Al-Quran muka surat 4 ataupun surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 24. Tak banyak pun, lebih kurang 7 ayat je. Okey, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Mati kat sini.
Okey, lagi sekali. Matha. Ini tha. Dia bukan sin, bukan sa ke tak. Yang penting huruf tha ni 3 titik ini adalah hujung lidah. Okey, semua keluarkan hujung lidah. Saya tak nampak tapi saya boleh bayangkan. Semua buat saya harap semua buat. Hujung lidah tu gigit di antara 2 gigi hadapan gunting kita tu. Tha. Semua bunyi tha. Macam tu. Tha. Mathaluhum. Hu mati dengan mim, hum. Lagi sekali. Mathaluhum. Tengok kalau sa tu, kalau kita bunyi macam sa, sin, dia macam berdesir. Tapi dia tak berdesir. Dia kena tha. Hujung lidah di antara 2 gigi. Dia macam tumpul bunyi dia sikit. Macam tu Mathaluhum kamatha. Ni sa lagi sekali. Ni kaf. Kaf baris atas ka. Kamathalil. Li ni sabdu dengan lam depan sikit. Okey. Selalu saya cakap dengan anak murid saya, bacaan Al-Quran adalah pergerakan ke hadapan. Jadi bila kita bergerak ke hadapan, kita kena tengok baris itu adakah dia kena masuk. Macam ni sabdu, sabdu ni kena masuklah kat sini, ataupun dia mati kat hadapan. Jadi kena tengok baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Jadi kena tengok ke depan. Okey, lagi sekali. Kamathalil ladhis. Ni pun sama. Hujung lidah di antara 2 gigi. Hujung lidah di antara 2 gigi. Tadi. Macam ni tadi sa. Ini ni pada makhraj yang sama huruf ni. Tapi ni kena mati dengan sin. Tengok pergerakan ke depan sikit. Mati dengan sin. Kamathalil ladhis. Mati dengan sin. Okey. Tau. Ta mati dengan waw. Waw ni kalau mati dia macam ada u bunyi dia. Okey. Kamathalil ladhis tau qadana. Na panjang. Qadana ra. Okey. Untuk yang tanwin ni kan, sebab kita waqaf kat sini, waqaf ni maksudnya berhenti. Okey, berhenti. Kita berhenti kat situ. Patutnya qadanaron kan, ni tanwin 2. Dia bunyi n. Tanwin ni ada bunyi n. Tapi sebab kita berhenti dekat sini, jadi dia tinggal 1 baris je. Jadi kita baca berhenti kat sini 1 baris dan dia panjang 2 harakat. Okey. So qadanara. Macam tu boleh? Okey. Saya harap semua boleh ikut. Okey, lagi sekali kita baca. Mathaluhum kamathalil ladhis. Ladhis mati dengan sin depan sikit. Ladhis tawqadanara. Mati kat situ Okey, kita terus ke depan. Falamma. Tengok. La tu masuk dekat mim. Ingat, baca Al-Quran adalah pergerakan ke hadapan. Jadi tengok ke depan sikit. So maksudnya bila mim ni ada sabdu, dia kena masukkan sabdu ni masukkan. Okey, sebelum tu baris apa? Maksudnya sebelum mim sabdu tu adalah la. So masukkan. Falamma. Okey, ma tengok. Tengok ma. Lepas tu ada ombak. Ingat daripada semalam kan saya cakap ombak bertemu dengan hamzah, confirm kena panjang 4 atau 5 harakat. Tetapi kat mana yang nak panjang? So kat panjang tu adalah dekat ma ni. Tengok pula sebelum ombak baris apa? Baris mim tu, baris atas ma. Jadi ma tu yang kena 4 atau 5 harakat. Jadi falamma adha. Tengok dha pun ada ombak, lepas tu hamzah. Confirm 4 atau 5 harakat. Macam tu juga. Tapi dah ada beza lah. Ini hamzah ada alif. Bila hamzah ada alif, nama dia mad jaiz munfasil. Tetapi kalau dia hamzah duduk seorang-seorang macam ni, dia mad wajib muttasil. Tapi ala kulihal kedua-duanya baca 4 atau 5 harakat. Regardless apa nama dia. Macam tu lebih kurang. Tak adalah. Maksudnya kalau ada alif, nama dia mad jaiz. Kalau duduk hamzah seorang-seorang macam ni, mad wajib. Okey. Dha ni pun kena panjang 4 atau 5 harakat. Ingat, ombak yang panjang ni tak pernah 2 harakat. Paling sikit 4.
Macam tu Okey, kita sambung. Falamma adha ni dot. Ni bukan dha. Ni dot. Tak ada palang dha. Adha'at ma panjang 2 harakat. Ada alif selepas dia. Ma haulahu. Ha nipiskan. Ha ni nipiskan. Ha pedas. Okey, bukan hau, macam tu. Dia haulahu. Ni hu barulah ni macam ha ketawa, macam kita sebut hari-hari. Ini yang ha bulat. Tapi kalau ha yang ni dia kena nipiskan. Ma haulahu. Hu panjang 2 harakat sebab ada waw selepas dia tu. Tengok tu, ada waw. Okey. Tapi waw ni kena 2 harakat je. Ma haulahu dhahaballah. Tengok. Hujung lidah di antara 2 gigi, Dhahaba. Ba masuk kat nama Allah. Tengok, kan saya kata baca Al-Quran pergerakan ke depan. Jadi ke depan tu ada sabdu dekat sini, dekat lam. Jadi ini nama Allah. Ba tu kena tebal. Dhahaballahu binu. Nama Allah panjang 2 harakat. Dhahaballahu binu. Nu panjang sebab ada waw selepas dia. Binurihim. Ni ha baris bawah mati dengan mim. Okey, boleh? Okey, boleh ke? Okey, kita sambung. Watarakahum. Ingat ni semua tak ada alif. Baris atas kalau lepas dia ada alif baru panjang. So sekarang ni semua tak ada alif. Jadi terus je. Watarakahum fi panjang sebab ini ada ya. Walaupun rumah ya tu tak ada titik, tapi sebab sebelum tu baris bawah, jadi fi ni kena panjang 2 harakat. Fi zuluma. Ma panjang. Fi zuluma. Ni za. Ni baris huruf za. Tetapi di baris depan zu. Macam tu So Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh sambung ikut je saya. Fi zuluma. Ma panjang ada alif kecil. Ingat, alif kecil tidak memberi makna dia tu baris bunyi. Tetapi alif kecil makna dia kena panjang 2 harakat. Tersul-sasul ustazah Dia kena panjang 2 harakat untuk huruf ma itu. So fi zulumatil ti tu sabdukan dengan lam. Kan, ingat kan? Bila huruf bila huruf lam alif, yang datang dulu adalah lam, yang selepas itu adalah alif. Sebab tu nama dia lam alif. Jadi dekat sini, okey, tengok sini kan, dia sabdu dekat atas lam sebab huruf tu datang dulu. Jadi bacaan dia tu kena sabdu dengan lam. Okey. Ti ni sabdu dengan lam, masukkan. Okey, masukkan ti ni, sabdukan dengan lam. Fi zulumatil la panjang sebab lam alif, lepas tu ada alif, so kena panjang 2 harakat. La yubsirun. You mati dengan ba. Yubsirun. Okey, ba ni bila mati berikan bunyi pantulan tu. Ataupun dalam hukum tajwid dia ada nama qaqalah. Tapi kalau orang baru saya cakap pantulkan. Ikut saya pantulkan. La yubsirun. Bila waqaf, bila berhenti, matikan huruf yang berbaris paling hujung dan panjangkan sebab ada waw kat tengah ni. La yubsirun. Boleh? Okey, ampang clear. Puan Latifah Dahlan, terima kasih. Okey, teruskan insya-Allah semoga apa yang kita buat bacaan Al-Quran hari ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Okey, kita sambung Okey, kita sambung. Okey, ni huruf sad. Sabdu dengan mim. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Tengok ke hadapan dia ada bertemu dengan apa. Okey, sad
baris depan su, sabdu dengan mim, jadi sum. Lepas tu mu ni mim baris depan mu. Terima kasih Ipoh clear. Okey. Orang Ipoh, insya-Allah. Okey, mu baris depan, lepas tu ada mim kecil. Kalau macam ni semalam saya cakap apa? Matikan mim kecil ni dengan mim toge. Ni saya panggil mim toge nama dia. Ni mim toge. Sebab nanti dia ada macam mim yang tak toge tu. Tu ada benda lain pula. Okey, tengok ni. Mim toge ni Saya mim baris depan, matikan dengan mim ni depan. Jadi bunyi dia su sabdu dengan mim. Summum. Tutup. Sum sabdu dengan mim, masuk kat mim. Mu mati, masukkan dengan mim juga selepas tu. Summum. Okey, baris bawah. Buk mun. Bu mati dengan kaf. Bu mati dengan kaf. Buk mun. Ni mim tanwin dua kat depan. Buk mun ain 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 baris depan mati dengan mim. Ain ni kena hati-hati kan, macam selalu saya cakap, selalu saya selalu cakap dengan anak murid saya. Ain ni kalau tak tekan betul-betul dia akan jadi hamzah. Bunyi dia macam ni. Macam tetapi sepatutnya ain dia keluar dekat kerongkong kita. Jadi bunyi dia ain baris depan mati dengan mim. Yun. Okey, ni dia tanwin ini ya. Walaupun ya ni tak bagi tanda titik, tapi dia ya. Dan ni bunyi yun. Yun, tapi dia ada ikhfa kat sini. Jadi ikut saya tak apa, tak ingat hukum tak apa dulu, tapi ikut cara bacaan saya, dengungkan. Okey, kita ambil dekat sini. Kita ambil dekat sini bukmun. Bukmun fahum fa. Bunyikan angin. Fahum la panjang lam alif. Kan selalu saya cakap lam alif ni, tengok sini. Macam ni. Lam alif tak boleh pula nak masuk. Lam alif, dia mesti lam datang dulu baru alif. Jadi apa-apa baris selepas baris atas, selepas tu ada alif, dia kena panjang ni. La panjang 2 harakat. Yarji'un. Okey, ambil semula. Kita baca satu ayat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ingat, bila kita berhenti, matikan huruf yang paling akhir yang berbaris tu. Okey, boleh? Okey, clear ada Penang, ada orang Keluang. Okey, Cik Miza Walawi dengan Sabariah. Okey, terima kasih. Okey, share ataupun like page saya, insya-Allah. Saya dah berapa hari dah 3 hari dah. Saya memang live pukul 2. Saya ajar mengaji slow. Tak payah bukan nak rushing tapi kita slow, kita baca satu-satu insya-Allah. Okey, kita masuk yang seterusnya. Kejap. Okey, ayat yang seterusnya iaitu ayat 19. Okey, hamzah baris atas mati dengan waw. Okey, jadi bunyi dia au. Jangan tekan sangat, jangan jadi macam ain pula. Jangan jadi ain sebab hamzah dengan ain ni dia memang sebelah-sebelah dia punya makhraj. Jadi dia boleh, kalau kita tekan sikit dia jadi ni okey. Au, okey, mati dengan waw. Au kasayyibim. Tengok au kasay, sa sabdu dengan ya. Saat ada ya, ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan. Au kasayyibim, bi ada sabdu dengan mim. Bim, kena masukkan dengan mim. Au kasayyibim minas sama. Minas, na sabdu dengan na ada sabdu dengan sin depan sikit. Minas sama. Okey, bila ombak lepas tu ada hamzah, berapa harakat? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Confirm 4 atau 5 harakat. Tapi bila hamzah seorang-seorang macam ni, nama dia mad wajib mutasil. Kalau tengok macam mana tadi yang tadi,
Macam ni, hamzah ada alif, dia mad jaiz munfasil. Okey, tapi ala kulli hal kedua-dua ni baca 4 atau 5 harakat, sama je. Okey, ingat. Okey, kita baca sama. Minas samai fihi dhuluma. Tengok kita kita nak beralih baris tu kena hati-hati. Okey, yang pendek kita pendekkan, yang panjang kita panjangkan. Fi panjang sebab dia ya. Hi tak panjang. So kita kena terus ke sini Fihi zuluma zuluma. Ma panjang ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris bunyi, tetapi alif kecil tanda panjang untuk ma ini. Tengok ni. Ini huruf mim. Okey, mim bari atas ma. Zulumatun. Ikut saya, masukkan dekat waw. Dia masuk idgham bi gunnah. Zulumatun wara' ain wara'dun. Masuk lagi sekali dekat waw. Tanwin ni 2, bila bertemu waw masukkan. Tanwin ni 2, bila bertemu dengan waw masukkan. Masukkan dekat waw tu. Okey? Okey, lagi sekali. Zulumatun wara'dun. Ra mati dengan ain. Wara'dun wabar. Tanwin jumpa ya pula. Okey, ni selalu selalu. Terima kasih Cik Nur Halim. Ayat tu bagus jika ada binatang buas, kan, ayat 18, betul kan? Ayat 18 tu boleh diamalkan insya-Allah. Manjung pun clear Ustazah, insya-Allah. Terima kasih. Okey, kita sambung Okey, ingat bila tanwin bertemu dengan waw masuk. Okey, tanwin bertemu dengan waw masuk. Wabar matikan dengan ra. Ba mati dengan ra. Wabar yaj'aluna. Okey, pun masuk. Tanwin bertemu dengan ya. Okey, kalau macam ni, okey, apa rumah yang datang dulu adalah rumah ya yang atas ni. Lepas tu huruf jim. Yaj'aluna. Lu panjang. Okey, lagi sekali kita baca. Kita baca sampai sini. Okey, boleh? وبرق يجعلون أصابعهم. Okey, lagi sekali. وبرق يجعلون أصابعهم. Ni sad panjang sebab ni ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda bunyi, tetapi dia tanda panjang untuk sa ni. Bi'ahum. Ha dengan mim. Hu mati dengan mim. Okey, boleh? Okey, kita ke depan lagi. Tengok ada ombak tak? Bila ombak, patut kita tengok ada hamzah lepas tu. Jadi berapa harakat fi ni? 4 atau 5 harakat. Jadi kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Fi adhanihim. Panjang ada alif, lepas tu mad 2 harakat. The pun panjang, huruf hujung lidah zal. Ingat, hujung lidah dia antara 2 gigi. Bukannya bunyi dia macam ni, bukan, dia tak ada bunyi macam zai tu. Zai tu kan ada bunyi berdesir tu. Dia tak bunyi macam tu, tetapi dia bunyi the. Dia macam tumpul sikit. Adhanihim. Ni nun baris bawah. Ni ha baris bawah mati dengan mim. Tetapi tengok kita kan baca Al-Quran pergerakan ke depan, tapi rupa-rupanya ada sabdu lagi dekat mim depan. Jadi bila sabdu mim depan ni tekan sikit, so jadi kena 2 harakat. Okey. Adhanihim minas. Na sabdu dengan sad depan. Kan saya cakap bila baca Al-Quran adalah pergerakan ke depan. Jadi tengok depan sikit. Minas wa panjang ada alif kecil. Alif kecil. Ingat, alif kecil itu bukan tanda baris bunyi, tetapi alif kecil ini adalah tanda panjang 2 harakat. Dulu masa saya kecil-kecil pun saya ingat ini baris. Saya ingat baris. Sebab memang pun alif kecil dia memang bergandingan dengan baris atas. Tetapi itulah saya cakap, dulu pun saya ingat huruf alif kecil ni adalah tanda baris atas, bunyi atas. Tapi sebenarnya tak. Alif kecil ni tanda dia kena panjang 2 harakat. Ingat tu.
Okey, kita ingat sama-sama insya-Allah. Okey, kita lagi sekali. Minas, nas abdu dengan sad. Tengok ke depan sikit. Minas sawa'iqi hadharal maut. Oh, ya Allah ustazah, kan nak beralih tu. Okey, tak apa, lagi sekali. Okey, slow satu-satu sebab ai ni tak panjang. Qi tak panjang. Sambung kat bawah. Ha tak panjang. Za tak panjang. Ra mati dengan lam. Mim baris atas mati dengan waw. Maut. Bila kita berhenti. Kan sekarang kita nak berhenti kat sini. Nak waqaf. So matikan huruf yang paling terakhir yang ada baris. So mati huruf ta ni. Jadi maut. Dia jadi maut. Macam tu Okey boleh? Okey lagi sekali kita baca. Minas sawa'iqi hadharal maut. Okey, boleh? Lagi sekali. Okey. Saya ambil panjang sikit. Okey, kita ulang semula ayat ni daripada atas ni sampai bawah ni. Okey, boleh? Okey, kita ambil awal ayat 19 ni. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatun. Masukkan kat waw. Zulumatun wa ra'dun. Masukkan kat waw juga. Wa ra'dun wa barqun. Masuk kat ya. Okey. Bila masuk tu sebenarnya kita tahan dua harakat kat situ Wa barqun ya mati dengan jim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Fi panjang berapa? 4 atau 5 harakat. Fi adhanihim. Sabdu dengan mim depan sikit. Adhanihim minas. Masukkan sad. Minas sawa'iqi hadharal maut. Ha nipiskan. Okey, ingat. Hadha. Hujung lidah di antara gigi. Hadharal maut. Bila berhenti, matikan huruf yang paling terakhir yang berbaris ni. Okey, boleh insya-Allah. Sambung. Okey, sambung. Wa masukkan dekat nama Allah, sabdu dengan lam tu. Wallahu. Nama Allah dipanjang 2 harakat. Wallahu muhi. Okey, ni mim. Tengok tu Okey, penulisan Al-Quran. Macam mana tu ustazah? Macam mana tu muhitum. Okey, dia tulis macam ni kan? Kan macam tu kan? Ni macam tulis macam ni. Lepas tu terus macam ni kan? Betul tak? Mana? Kan? Tu. Okey. Muhitum Jadi ini huruf mim. Kalau kita pecahkan, ini adalah mim. Mim yang kat depan. Mim datang dulu. Baris apa datang dulu? Baris depan. Lepas tu huruf ha. Lepas tu ya. Okey, boleh. Sengit. Clear ke? Siapa? Clear. Okey. Boleh? Okey. Okey, boleh okey. Muhi. Okey, so ni mim. Ni mim, ni ha, ni ya, ni ta. Jadi wallahu muhitum. Ta baris depan ada mim kan? Matikan je dengan mim tu. Mim toge ni. Mim toge ni. Mim toge Sebab nanti dia ada mim yang tak toge. Itulah nak kena bezakan. Jadi kalau jumpa mim toge ni, tu mati dengan mim. Wallahu muhitun bil, bi mati dengan lam, bil ka panjang sebab ada alif kecil lepas dia, bil kafirin. Matikan bila waqaf, matikan, berhenti, matikan huruf yang paling terakhir yang ada baris tu. Okay, kita ulang semula. Wallahu muhitun bil kafirin. Okey, boleh? Boleh Clear tak suara saya? Okey, screen clear tak?
Okey, insya-Allah Okey, Izwani Hanafi, terima kasih. Insya-Allah. Kalau tak clear beritahu. Okey, kita sambung. Okey. Ya ke panjang ada alif. Ya ke ni kaf. Ini ada alif. Jadi bila baris atas lepas tu ada alif, panjangkan 2 harakat. Ya kadul, du mati dengan lam depan sikit. Ingat kan bila kita baca Al-Quran ni pergerakan ke depan. Jadi kita kena tengok depan sikit, adakah dia ada mati ataupun dia ada sabdu dengan huruf yang kat depan-depan macam tu. Macam tu Ya kadul barqu. Okey. Yakadul barqu Okey, ni ya dengan kha. Ya dengan kha. Okey. Ingat, tengok rumah dia. Maksudnya bila titik 2 bawah ni rumah ya, lepas tu ni kha. Ya yang baris dulu atas adalah okey. Okey, bila ya baris atas mati dengan kha, lepas tu ta, lepas tu fu. Okey. Okey, tadi ada yang tanya ayat 19 tu panjang ustazah kan? Sebab ayat 19 tu panjang, saya tak tahu dekat mana saya boleh berhenti untuk ambil nafas. Okey. Okey, kalau kita tak faham dalam bahasa Arab, okey, saya bagi satu petua Kalau tak faham dalam bahasa Arab, satu kita berhenti dekat yang okey, maksudnya katalah contoh kalau kita tak dalam berhenti ni kita ada berhenti yang darurat. Bila berhenti darurat, kita boleh berhenti kat mana saja, tapi lepas tu ulang sikit dekat depan. Tapi dekat sini, okey, dekat sini kalau ikut makna ataupun ada Al-Quran yang waqaf ibtida, puan boleh berhenti dekat sini. Wa barqa. Lepas tu ambil je yaj'aluna asabi'ahum. Okey? Kita ulang ayat 19, kita berhenti. Lepas tu nanti saya demokan bacaan boleh. Okey, ayat 19. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Mati kat situ. Sambung je kat depan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Okey? Terlebih pula ta saya terlebih okey. Wallahu muhitun bil kafirin. InsyaAllah. Okey, katalah macam masih tak boleh nak, macam ada macam masih tak boleh, nafas masih pendek-pendek lagi, tak cukup nafas lagi. Katalah contoh ni, saya bagi contoh yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Tak cukup nafas, berhenti kat situ. Lepas tu ambil balik semula dekat fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Macam tu lebih kurang itu yang dinamakan darurat, sebab tak cukup nafas dekat nihim, berhenti, lepas tu ambil kat depan sikit, seolah-olah kita sambung balik cerita tu. Kita kena sambung macam tu boleh? Okey, insya-Allah boleh Puan Royal Diamond tadi. Okey. Kita sambung ayat 20. Okey, sambung dekat ayat 20 tadi dekat sini. Okey, ikut saya. Ya ka panjang ada alif, du mati dengan lam. Ya kadul ba mati dengan ra, qu yah. Ni qu baris depan, qu qaf, ya mati dengan kha. Ya tafu absarahum. Okey, boleh? Lagi sekali. Yakadul barqu
tafu absarahum. Okey, mati dengan ba ada bunyi pantulan sikit. So ada alif kecil panjang 2 harakat, lepas tu rohum, rohum. Okey, kullama sabdu dengan lam, ku sabdu dengan lam, kullama ma panjang ada ombak, ada ombak, lepas tu ada hamzah. Kullama ma panjang 4 atau 5 harakat. Ingat ada ombak lepas tu hamzah, confirm 4 atau 5 harakat. Tak nampak bahagian Quran belah kiri ustazah? Tak nampak belah kiri. Kiri sini ke sini? Ada yang tak nampak skrin ke? Boleh? Ke dekat sangat? Boleh? Okey, clear tak? Izwani Hanafi. Okey. Boleh? Okey. Sama kat sini ayat 20. Kullama ma panjang, ada ombak, lepas tu ada hamzah, confirm ma ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Kullama adani dad, da ni pun ada ombak, lepas tu ada hamzah, jadi da ni pun 4 atau 5 harakat. Sebenarnya memang ombak yang selepas hamzah ni banyak sangat dalam Al-Quran. Okey, jadi memang dia ada ombak, ada hamzah je, jadi da ni kena panjang 4 atau 5 harakat. Lagi sekali, kullama adalahum. Ingat, baca Al-Quran pergerakan ke depan. Tengok, ada mim sabdu kat depan. Lahum masyaw. Lahum, masukkan mim, sabdukan depan, tahan sikit. Lahum masyaw. Sya mati dengan waw. Masyaw fi. Fi panjang. Kalau nak berhenti, sini boleh berhenti sebenarnya. Okey. Okey, lagi sekali Masyaw fihi wa idza. Fi panjang, ada ya lepas dia. Belah kanan tak nampak. Tak nampak belah kanan. Ustaz. Tak nampak belah kanan ke? Nampak? Kenapa macam ada nampak macam tak nampak? Nampak. Nampak? Okey. Tak apa, nanti beritahu Okey. Okey, kita tengok. Okey, masyaw, sya mati dengan waw. Okey, terima kasih. Nampak kan? Okey. Sebab mungkin ada setengah-setengah skrin handphone ni, dia ada ni sikit. Tapi tak apa, beritahu je kalau tak nampak, saya akan adjustkan Masyaw fi panjang, ada ya. Hi wa idza, hi wa idza. Za panjang tak? Za panjang, ada ombak. Ombak lepas tu ada hamzah, confirm 4 atau 5 harakat untuk za ni boleh baca. Jadi wa idza azlama alaihim qamu. Okey, nampak full dah insya-Allah. Okey. Tengok. Mati dengan za. Jadi bunyi dia azlama. Azlama alaihim. Hati-hati dengan ain. Ain bunyi dia macam tu. Ain. Dia ada lemak berkrim sikit. Dia bukan alaihim. Tu nanti macam hamzah pula. Ni hamzah kat depan. Ini 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 Okey, boleh? Okey, lagi sekali. Alaihim. Lepas tu qamu. Qa balik 2 harakat. Lepas tu mu pun 2 harakat. Okey, boleh kita wakaf kat hujung ni. Okey, sebab bila wakaf berhenti, walaupun kat hujung ni dia tak ada baris, tak ada huruf yang ada baris kan. Jadi waw tu lah yang last. Jadi mu tu kena panjang 2 harakat. Okey, boleh? Okey, kita ulang semula kat sini. Okey, kita ambil kat sinilah. Daripada sini daripada kullama kita baca. Kullama adaa lahum masyaw fih. Boleh mati kat situ? Sambung je. Wa idza azlama alaihim
istaqamu. Okey, insya-Allah. Okey, teruskan. Okey, walau sya. Tengok baris bawah. Walau sya, wa baris atas, la baris atas, tapi tengok baca Al-Quran ada pergerakan ke depan. So la tu ada mati dengan waw. Waw bila mati dia bunyi wu, dia bunyi macam ada u. Walau sya. Tengok ombak ada hamzah tak? Bila ombak ada hamzah lepas dia, berapa sya tu baca? 4 atau 5 harakat. InsyaAllah. Okey, senang je. InsyaAllah baca Al-Quran ni senang. Tak ingat nama hukum dulu tak apa. Yang penting baca kena betul. Saya cakap apa? Orang yang baru nak baca Al-Quran semula, ataupun kita nak sambil saya cakap ni boleh pandang jauh-jauh sikit mata, supaya mata rehat sikit. Okey. Orang yang baru nak baca Al-Quran, yang paling penting kena jaga huruf. Huruf jangan tertukar. Kalau tak kenal huruf tu, memang kena cari apa bunyi huruf tu. Yang kedua, huruf kena kenal, huruf jangan tertukar. Yang kedua adalah baris. Baris baca dengan betul. Kalau baris atas, bunyikan atas. Kalau mati, bunyikan mati. Macam tu Okey, lagi sekali. Walau sya Allah. Sya panjang 4 atau 5 harakat sebab ombak, lepas tu ada hamzah. Tu sabdukan dengan nama Allah. Masukkan. Lepas tu nama Allah. Nama Allah ni dia kena panjang 2 harakat kat situ. Walau sya Allahu la dhahaba bisam'ihim. Okey. Tengok, ini semua satu. Tapi tak apa, kalau tak confident sangat, baca satu-satu. Hula dhahaba bisam. Sa mati dengan mim. Bisam'ihim. Ain baris bawah, hi baris bawah, tapi ada mim mati kat depan. Bisam'ihim wa absarihim. Ikut saya, ba tu ada be kan sikit, qoqalah, ataupun dalam bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia kita, pantulkan. Wa so panjang, ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris atas bunyi, tetapi alif kecil tu beri tanda kena panjang 2 harakat kat situ. Untuk so ni sad. Wa absarihim. Okey, kita ulang penuh. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Okey, boleh? I sabdu dengan nun, masukkan innallaha. Na sabdu dengan nama Allah kat depan. Ingat, bila baca Al-Quran pergerakan ke hadapan. Okey, boleh? Bila pergerakan ke hadapan tu, bila pergerakan ke hadapan kena tengok disabdu dengan apa. Innallaha ala la panjang 2 harakat sebab ada alif kecil ni, ya dah tak guna. So alif kecil tu tanda panjang 2 harakat. Ni ku, tapi sabdu dengan lam. Kulli. Ingat huruf yang bersabdu ni dia guna 2 kali. Maksudnya dia ada masuk dengan baris sebelum tu, lepas tu dia sendiri tu berbaris pula. Sebab tu dia sabdu nama dia. Macam tu dia bukan dia tak mati. Kalau mati dia guna sekali je, macam ni. Bisam, sa mati dengan mim. So dia mati tu terus dia mati, lepas tu dia tak ada baris-baris dah. Tapi dia mati dengan baris sebelum tu. Tapi kalau sabdu, dia masuk dekat baris sebelum tu, lepas tu dia tu sendiri pun ada berbaris, berbunyi. Macam tu untuk ni. So jadi kalau sabdu kena hati-hati. Okey, lagi sekali. Innallaha ala kulli syai. Li tak panjang, tak ada ya. Kulli syai, sya mati dengan ya. Ini walaupun ya ni tak ada titik, tapi dia tetap ya. Okey, jadi sya mati dengan ya, dia bunyi syai. Ya kalau mati macam kalau mati ya ni dia maksudnya ada macam bunyi ai. Syai'in. Ni tanwin. Tapi tanwin ni dia kena baca dengungkan tebal dekat qaf. Dia ikhfa hakiki. Jadi dia kena dengung, dia tak boleh baca syai'in qadir. Tak boleh juga. Dia tak boleh macam tu Tapi kalau tak faham, maksudnya kalau tak belajar tajwid lagi, boleh baca macam tu. Maksudnya tanpa tajwid lagi. Tapi kalau sebab baca dengan saya,
ikut saya baca, dengungkan Okey. So syai'in qadir. Ingat bila berhenti matikan huruf yang berbaris tu, matikan huruf yang terakhir yang berbaris tu. Okey, kita ulang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey. Okey, tak apa, pakai Al-Quran, saya ikut Al-Quran saya pun boleh, ikut Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan pun boleh. Okey, mana-mana yang mudah. Okey, kalau orang advance tu mungkin dia boleh pakai Al-Quran sendiri, insya-Allah. So, kalau yang nak tengok saya tunjuk-tunjuk tu, boleh tengok Al-Quran saya. Cuma kalau terkeluar daripada skrin, beritahu sebab skrin saya memang penuh nampak semua. Okey, kita sambung ayat 21. Alhamdulillah, ayat 21 dah. Bayangkan, okay, saya nak bagi trivia sikit. Bayangkan berapa kali tadi kita ulang baca. Ada sesiapa tak? Ada sesiapa tak yang kira berapa huruf? Kan ada satu hadis mengatakan kita baca Al-Quran satu huruf bersama dengan satu hasanah, dan Rasulullah cakap, aku tak mengatakan satu hasanah tu satu, tetapi satu hasanah tu sama satu huruf tu ada dapat satu hasanah bersama dengan 10 pahala. Jadi satu huruf 10 pahala. Daripada ayat tadi atas ni, ayat 17 hingga ayat 20, siapa dah kira berapa huruf kita dah baca? Masya-Allah, tak terkira sebenarnya. Dan kita pun tak tahu berapa kali kita ulang baca tu, berapa kali perkataan huruf tu kita dah dapat. InsyaAllah itulah rahsia Allah. Pahala ni rahsia Allah. Di antara perkara gaib yang kita kena wajib beriman, iaitu pahala. Memang tak nampak, itulah dugaannya. Kalau pahala nampak macam dalam duit Maybank, katalah baca, sekarang kita baca dapat ada alif lam mim, ada 3 huruf. Dapat satu huruf 10 pahala, dapat 30. Tiba-tiba dapat dalam Maybank RM30. Saya rasa berhenti semua orang kerja kan. Semua baca Al-Quran. InsyaAllah. So itulah dugaannya. Kita tak nampak pahala, tapi kita wajib beriman dengan perkara yang ghaib. Okey, kita sambung ayat 21. Alhamdulillah dah sampai ayat 21. Okey, tengok dulu mata, tengok benda yang jauh, lepas tu nanti sambung balik. Okey, boleh kita sambung ayat 21. Okey, tengok ya panjang. InsyaAllah. Okey, moga dapat pahala dan ilmu, insyaAllah. Confirm dapat. Confirm. Allah tak pernah pun, itulah sifat dia, Maha Pengasih dan Penyayang. Confirm dapat. Confirm. Saya percaya sangat. Okey, kita sambung ayat 21. Ya panjang. Ada alif kecil kan? Lepas tu ada ombak. Selepas ombak tu ada hamzah tak? Jadi ya kena panjang berapa harakat? Confirm kena panjang 4 atau 5 harakat. Okey, kita baca. Ya panjang 4 atau 5 harakat. Ya, sabdu dengan ya. Ni ya. Sabdu dengan ya. Ya yuhan niha. Sabdu dengan nun. Ingat, baca Al-Quran, pergerakan ke hadapan. Jadi tengok depan sikit. Ha tu kena sabdu dengan nun. Ya ayyuhan nasu. Mati, ada mati dengan ain. Su'budu. Okey. Su'budu. Su mati dengan ain depan sikit. Budu. Du panjang 2 harakat, ada waw. Rabbakumul. Ra sabdu dengan ba. Okey, ingat baca Al-Quran, pergerakan ke hadapan. Tengok kalau sabdu tu masukkan betul-betul. Rabbakumul. Mul sabdu dengan lam. Rabbakumul ladzi. Zi panjang, ya ada lepas tu, baris bawah selepas ya panjang 2 harakat. Khalaqakum. Kha. Okey, bunyikan betul-betul kha. Bunyikan kha. Jangan kha. Dia macam O sikit, lepas tu dia macam menggelegak dekat kerongkong kita. Itu memang makhraj huruf kha. Makhraj. Macam tu. Makhraj. Kha. Kha, khi, khu. Boleh? Kha, khi, khu. Macam tu. Khalaqa. Qa. Okey, qa ni macam
jitu bunyi dekat anak tekak sebenarnya makhraj dia adalah pangkal lidah kita kat dalam tu diangkat ke anak tekak yang paling dalam. Jadi dia macam bunyi jitu kat dalam. Tapi kaf ni dia ke depan sikit kum. Jadi khalaqakum. Okey, boleh? Okey, kita baca daripada sini. Okey, boleh? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Okey. Okey, kita sambung bawah. Wa sabdungan lam. Walladzi zi panjang dia ya. Walladzina min mi sabdu kan sabdu pula. Mi ni dia ada bunyi dengung ataupun ikhfa dekat qaf ni. Jadi kena bunyi min qablikum okey. La'al sabdungan lam. La'allakum ta sabdungan ta. Tattaqun. Bila berhenti matikan huruf yang paling akhir yang berbaris tu. Ingat tattaqun. Huruf yang bersabdu macam saya cakap tadi, dia diguna 2 kali. Pertama dia akan masuk dengan yang baris sebelum tu, ta sabdungan tat. Lepas tu dia ada baris dia sendiri. Tattaqun. Boleh? Okey, kita ulang kat depan. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puan Nuraini Norman, kenapa ni tak boleh tengok? Puan Nuraini kenapa ya? Yang lain semua boleh tengok kan? Jelas tak? Okey. Nanti cuba Puan Nuraini check macam mana? Okey. Okey, kita pergi ayat yang ke-22. Okey, alhamdulillah 22. 22, 23, 24. 3 ayat lagi. Alhamdulillah. Kalau yang baru masuk, jangan lupa share. Lepas tu yuran dia share je. Sila share dengan kawan-kawan. Lepas tu yang baru masuk, kalau tertinggal boleh ulang nanti. Malam nanti cuba buat revision. Baca lagi sekali. Okey, baca lagi sekali. Tengok daripada awal hingga akhir. Okey, boleh? Okey, kita sambung ayat 22. Allazi. Okey, alif lam macam ni, baris ke atas. Okey, allazi. Macam tu. Okey. Allazi. Zi panjang, lepas tu ada ya, baris bawah ada ya, lepas tu kena panjang 2 harakat. Allazi ja'ala lakumul. Tengok. Dia ada mati kat lam kat bawah. Okey. Kena hati-hati. Katalah kita baca-baca kan, sebab ni perubahan baris kan. Dia ada perubahan waktu berbaris tu. Jadi kalau katalah kita baca macam ni. Allazi ja'ala lakumul. Baru nampak lam ada mati kan. Jadi ulang semula. Matikan betul-betul. Masukkan betul-betul dekat lam ni yang mati. Allazi ja'ala lakumul arda. Lagi sekali. Allazi ja'ala lakumul arda. Mati dengan ra. Arda. Dot. Okey, makhraj huruf dot ni sebenarnya okey, tepi lidah kena membetuli kena macam kena tekan dekat gigi geraham belah atas. Allah. Dia bukan okey, cuba sebut dha. Dia bukan hujung lidah dekat lelangit atas, bukan hujung lidah, tetapi tepi lidah. Tepi lidah kiri atau kanan. Kalau saya memang belah kanan. Okey, tapi ada setengah orang tepi lidah dia belah kiri. Jadi bunyi dia lain sikit. Berbeza kan? Okey, saya buat saya buat yang ni. Do. Lain kan? Do tu lain. Ini sebab saya baca do tu adalah hujung lidah dekat gigi atas dekat lelangit atas do. Tetapi sebenarnya dia kena do. Okey?
Okey, tak apa, sikit-sikit. Dan memang ada satu hadis pun Rasulullah cakap, akulah yang paling sempurna sebut huruf dad. Memang huruf dad susah sikit. Okey, tapi tak apa, kita try. InsyaAllah. Mana tahu kan jadi lahjah Arab. Lepas ni semua boleh cakap bahasa Arab. Macam tu. Okey, fasahah. Fasahah tu dari segi fasahah. Lagi sekali. الذي جعل لكم الأرض فراشا. Okey, mati kat situ dulu Firasyan, masuk kan? Fi fa bawah. Ra ada alif kecil. Ingat, alif kecil bukan tanda baris atas bunyi, tetapi dia tanda mad 2 harakat. Kena panjang 2 harakat. Firasyan. Ingat tak tadi tanwin? Masukkan dekat waw. Ini pun tanwin ni masukkan dekat waw. Firasyan was-samaa binaa. Okey, kita berhenti kat sini. Ni memang boleh berhenti boleh berhenti kat sini kalau baca sendiri-sendiri. Boleh berhenti kat sini, 2 tempat ni. Saya lagi sekali. Firasyan masukkan dekat sin depan sikit. Tengok depan sikit. Was-sama. Ma ada ombak kan? Lepas ombak ada hamzah. Berapa panjang ma ni? 4 atau 5 harakat. Confirm. Tak apa, tak ingat nama tak apa. Baca kena betul. Was-sama bina. Lepas ombak pun ada hamzah tak? Ada. Jadi na kena panjang berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Okey, kita wakaf dekat sini. Kan sepatutnya an. Tetapi sebab dia tanwin 2 dekat atas, dia kena baca 2 harakat. Hamzah 2 harakat ni. Ni kena baca. Tapi tinggal 1 baris sahaja. Contoh. Okey, saya baca lagi sekali. Firasyan was-samaa binaa. 2 harakat. Okey, boleh? Ikut je saya baca. Tak apa kalau confuse tak apa, ikut saya. Saya guru. InsyaAllah. Ikut saya. Okey, betul. InsyaAllah. Mati dengan nun. Dengungkan sikit. Wa anzala zai. Macam biasa je, dia ada bunyi desir sikit. Wa anzala minas. Na sabdu dengan sin. Wa anzala minas sama. Ma panjang tak? Ma panjang berapa harakat? Berapa harakat? 4 atau 5 sebab lepas ombak tu ada hamzah. Okey. Minas sama ima. Ma pun berapa harakat panjang? Lepas ombak ada hamzah, 4 atau 5 harakat. Ni an ni tanwin 2 atas. Jadi bila kita berhenti jadi 1 baris berapa harakat? 2 harakat. Okey, lagi sekali. Wa anzala minas samaa'i ma'a. 2 harakat InsyaAllah saya nampak Pak Su saya. InsyaAllah Pak Su semoga sihat semoga sihat selalu. Dengan Mak Su, rindu dengan dia orang ni. Tak boleh nak jumpa. Cuti PKP. Tak boleh jumpa Mak Su dengan Pak Su. InsyaAllah. Okey, fa. Terus kita sambungkan. Fa, lepas tu ada a. Okey, ingat baca Al-Quran, pergerakan ke hadapan. A tu ada mati dengan kha. Jadi betulkan bunyi dia fa'akhraja bihi. Lagi sekali. Fa'akhraja bihi panjang 2 harakat sebab ada kepala ya. Ini sebenarnya kepala ya yang memberitahu hi ini kena panjang 2 harakat dekat sini. Tetapi katalah kita berhenti dekat sini, jadi kita tak perlu panjangkan. Jadi dia akan baca, kalau kita berhenti jadi fa'akhraja bihi. Macam tu, matikan ha. Tetapi kalau kita sambung baca, hi tu kena panjang 2 harakat. Baru kepala ya tu guna. Ni 2 harakat saja. Fa'akhraja bihi minath. Minath. Na sabdu dengan tha. Minath. Tha. Hujung lidah di antara 2 gigi. Bunyikan tha.
Okey, gigit hujung lidah di antara gigi tu. Macam tu lah, kat situ lah. Kena tahan dia. Minas samara, samara, ra panjang ada alif kecil. Alif kecil panjang 2 harakat. Minas samarati ri matikan dengan zai. Tirizqal qa sabdu dengan lam. Tirizqal lakum. Boleh? Tirizqal qa sabdu dengan lam, lakum. Ku mati dengan mim. Sebab bila kita berhenti, huruf last tu memang dah mati. Jadi tak ada apa lagi nak dimatikan. Dah mati dah. Macam tu. Jadi mati je. Okey, lagi sekali. Fa akhraja bihi minas. Masukkan betul-betul kat sa. Minas thamarati rizqan lakum. Okey, insyaAllah. Sambung. Fala, lam alif, ada alif lepas dia jadi panjang. Fala ta dengan jim. Ta baris atas, mati dengan jim. Taj'alu, lu panjang ada waw. Lillahi li sabdu dengan nama Allah. Sebab tengah ni lam juga. Jadi lillahi andadau. Ni masukkan dengan waw. Ni nun, dia ikhfa. Jadi dia macam kena dengung dan dia kena dengung dan dia kena sembunyikan bunyi nun tu. Dia tak sebut andadau, tak, tapi dia macam andadau. Macam tu ikut je, tak apa. Sebab saya nak hurai nanti, itu memang ada aras lagi kedua pula tajwid. Okey, ni kita basic je. Ikut saya je, tak apa. Andadau, tanwin 2 masuk dekat waw. Dan wa antum, ni pun antum dengungkan. Wa antum, tu mati dengan mim. Lepas tu bawah ta'lamun, ta mati dengan ain. Ta'lamun. Berhenti kat sini, matikan huruf yang paling terakhir yang berbaris tu. Okey, bila kita berhenti, matikan huruf yang paling terakhir yang berbaris tu. Okey, kita ulang semula daripada fala. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Okey, jelas ke semua? Okey, insyaAllah semua boleh? Okey, kita sambung ayat 23. 2 ayat lagi. Alhamdulillah. Okey. Wa in, kan ni pun tengok bila nun ni sepatutnya ada tanda mati, tapi dia tak ada tanda mati. Dia jadi ikhfa sebab dia dah tak sebut tepat pada nun. Jangan sebut tepat tu macam ni. Wa in, tak boleh. Dia kena macam dengung sikit. Wa in kuntum, tengok nun mati ni pun dah tak ada tanda mati. So ku dengungkan, lepas tu masuk tu mati dengan mim. Wa in kuntum fi panjang 2 harakat, ada ya lepas dia. Walaupun ya ni tak ada tanda titik 2 kan bawah, tapi sebenarnya dia memberi tanda ni ada ya. Jadi bila baris bawah lepas tu ada ya, kena panjang. Fi roi, ra mati dengan ya. Roi bim, baris bawah sabdukan dengan mim. Roi bim mim, mi ni pun ada sabdu dengan mim lagi. Lepas tu mim ma panjang sebab lepas dia ada alif. Lepas tu na sabdu dengan zai. Nazzalna, na panjang ada alif. Ala ain, hati-hati ain. Okey, ain sebut betul-betul ain. Ala, la panjang ada alif kecil kat situ. Ala abdina, ain mati dengan ba. Abdina, ikut saya bunyi ada abdina. Ada ba tu, ada pantulan qalqalah sikit. Abdina, na panjang 2 harakat. Okey, boleh? Okey, kita baca penuh daripada depan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Okey, boleh?
Okey, kita baris ke bawah. Fa tu, fa mati dengan hamzah. Fa. Ni saya suka hamzah ni hamzah. Ikut kata ustazah. Okey, ikut kata ustazah insya-Allah. Okey, alamak bateri. Saya ada masalah bateri pula. Kejap ya. Allahu akbar. Okey, sikit lagi. Okey, boleh. Okey, kita tengok. Boleh? Okey. Sebentar. Okey. Okey, kita sambung dekat bawah ni. Fa mati dengan hamzah. Fa tu panjang, bi suratim, ti sabdu dengan mim, ra bi suratim mim, mi sabdu dengan mim. Ingat, bila baca Al-Quran pergerakan tu ke depan sikit, tengok ke depan. Fa tu bi suratim mim mith. Mi sabdu dengan mati dengan tha. Mithlihi tha. Hujung lidah di antara gigi tha. Mithlihi panjang 2 harakat. Wa mati dengan dal. Wad'u panjang 2 harakat. Syuhada'akum. Tengok da nak panjang berapa? Tengok ada ombak, lepas ombak ada hamzah kan? Jadi da tu kena panjang berapa? 4 atau 5 harakat. Wad'u syuhada'akum. Kum. Tengok kat depan tu ada lagi mim sabdu. Jadi ku ni bukan setakat mati dengan mim, sabdu lagi dengan mim kat depan. Jadi kena tahan. Mim sabdu tahan 2 harakat. Syuhada'akum min, dengungkan min dunillahi. Min dunillahi in kuntum sadiqin. Min dunillahi in dengungkan in kun tu pun dengungkan, jangan sebut kun. Sebab dia dah bunyi ikhfa ni. Sebenarnya ni ada hukum ikhfa. Dia ada cara nak bunyikan. Cara tu ikut cara saya baca. In kuntum tu mati dengan mim, sadiqin. Sa ada alif panjang 2 harakat, lepas tu di pendek, qin panjang, lepas tu matikan nun sebab kita berhenti. Bila berhenti matikan huruf yang paling terakhir. Okey, boleh? Okey, kita baca lagi sekali. Fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum. Kita ambil kat wad'u. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayat terakhir, ayat 24. Tengok fa'i, i sabdu dengan lam kat depan. Tengok kan, baca Al-Quran, tengok pergerakan dekat hadapan sikit. Fa'il sabdu dengan lam, fa'il lam tafta mati dengan fa. Fa'il lam taf'alu, lu panjang 2 harakat. Fa'il lam taf'alu, taf bunyi fa. Jangan bunyi tap macam pa pula kan. Bukan, dia fa. So fa ni dia punya bunyi tu adalah gigi atas kita, gigi geraham depan gunting kita tu, dia parking dekat atas bibir bawah kita. Fa macam tu. Af taf. Macam tu ada. Lepas tu dia ada angin yang terlepas bunyi dia. Fa illam taf'alu walau nun ni pun dia mati tapi dah tak ada tanda mati. Jadi dia ikhfa. Jadi bila ikhfa ikut cara saya kena dengung dengung 2 harakat. Walau taf'alu fa sabdu dengan ta. Fa sabdu dengan ta. Ingat baca Al-Quran pergerakan ke depan, jadi kena tengok kat depan sikit. Fattaqun. Tengok ku tu
ada sabdu lagi dekat nun kat bawah tu, baris bawah dia. Jadi kena betul-betul masukkan ku, suruh terus masuk kat nun. Kadang kita sebab dia beralih baris tu, kita jadi buffer sikit. Ataupun kita macam terjarak sikit. Jadi kena masuk terus. Fattaqunna, nun sabdu tahan 2 harakat. Fattaqunna ra sabdukan dengan lam. Ra sabdu dengan lam. Rallati, ti panjang 2 harakat. Rallati, ti panjang 2 harakat. Wa qu panjang 2 harakat. Duha, tengok pergerakan ke depan sikit, ada sabdu dengan nun. Lepas tu nun pula bersabdu, kena tahan 2 harakat. Jadi wa quduhan nasu wal, wa mati dengan lam. Tengok, kalau macam ni dia ada lam, lepas tu ada lagi bawah kan. Jadi tengok huruf apa yang dekat atas, huruf lam. Jadi wa ni mati dengan lam. Wal hi, ni ha nipiskan, hi nipiskan, dia macam lembut, lepas tu nipis macam pedas, macam tu. Wal hijajah panjang, ada alif. Wal hijarah, wal hijarah. Ra dengan ta. Ta bulat ni bila kita mati atau kita wakafkan dia jadi ha. Dia dah tak bunyi macam wal hijarat, tak boleh bunyi macam tu. Tetapi ta bulat ni, ta marbutah, ataupun nama dia ta marbutah, ataupun ta bulat lah. Kita bagi nama ta bulat. Bila mati kena ha. Wal hijarah. Boleh? Okey, kita ulang semula. Okey, saya akan bagikan dekat mana boleh berhenti. Kalau kita boleh berhenti, kalau katalah nafas tak cukup panjang, boleh berhenti dekat taf'alu, lepas tu ambil fattaqunna rallati. Okey, saya akan buat contoh. Kita baca fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunna. Kata tak cukup nafas, berhenti kat tu kan. Lepas tu ambil balik fattaqunna rallati waquduhan nasu wal hijarah. Terus mati jangan tarik wal hijarah. Dia tak panjang kat situ. Sebab lepas ra tak ada alif ke yang memberi tanda panjang, terus mati dengan ta. Lepas tu ta bulat ni pula kalau mati atau wakaf kita bagi ha, macam tu. Okey, yang last. Hamzah i u. Jadi u. Lepas tu ain. Ain ni sabdu dengan dal pula. Lepas tu dal ni ada baris atas, mati pula dengan ta. Tengok betul-betul baca Al-Quran, pergerakan ke depan. Uiddat lil kafirin. Lagi sekali. Uiddat, mati dengan ta. Uiddat li baris bawah, li mati dengan lam, ni 2 lam. Ni 2 lam. Lil ka mati, ka baris panjang 2 sebab ada alif kecil. Okey, lil kafirin, matikan nun. Okey, boleh? Lagi sekali. Uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. InsyaAllah kita selesai baca muka surat 4 surah Al-Baqarah. Slow satu-satu kan. Okey, boleh bagi komen sikit, slow sangat ke? Slow sangat ke saya mengajar? First time join. Terima kasih Puan Latifah Dahlan, Farida Muhammad Amin. First time join Okey, InsyaAllah saya try tiap hari pukul 2 petang. So, puan-puan ataupun tuan-tuan boleh like saya punya page, okey, Al-Baghdadi Section 7 Shah Alam ni. So, sebelum saya live, saya akan beritahu. Selalunya saya memang ambil pukul 2 petang. Sebab pagi kadang kita busy kan. Pagi saya busy dengan urusan office kan. Lepas tu dengan
memasak je PKP ni. Lepas tu jadi lepas Zohor tu untuk mengelakkan saya tidur, kan saya pun macam manusia biasa, jadi saya buat live mengaji ni. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah saya try the best untuk lepas pukul 2 tu kita try untuk live baca Al-Quran, satu hari satu muka. InsyaAllah. So kalau sesiapa yang masuk di pertengahan, nanti bila saya dah share balik live ni, boleh tengok daripada awal. Saya ada bagi beberapa tips. Macam tadi awal-awal saya diceritakan apa surah Al-Baqarah ni dan kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, apa peristiwa pada yang telah berlaku ke atas lembu betina ni. InsyaAllah. So InsyaAllah. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Okey, insya-Allah saya doakan semua boleh baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, dan kalau boleh tadabbur sikit maksud dia. Okey. Okey, ya, tadabbur sikit maksud dia. Maksudnya kita baca maksud-maksud terjemahan. Kalau tak faham, okey, kita boleh tengok tafsir pula. Tapi insya-Allah ada benda-benda yang Allah ceritakan ni straightforward je kepada kita. Baca sikit-sikit insya-Allah. So saya mendoakan semoga kita sentiasa diliputi rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat amalan pun, guru saya kata, kalau kita banyak pun buat amalan pahala, kalau kita solat pun tetap 5 waktu setiap hari, tapi Allah tetap nak beri kita neraka, itu memang hak Allah. Itulah yang dinamakan kita kena mendapatkan rahmat dan barakah Allah tu, rahmat dan kasih sayang Allah, rahmat dan barakah daripada Allah tu. Sebab kita buat macam mana pun, kalau Allah kata dia tak nak bagi juga, macam tu. Tetapi kita kena ingat Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. InsyaAllah saya percaya apa pun usaha kita yang baik, Allah beri juga pahalanya, insyaAllah. So kita jumpa insyaAllah esok. Okey, untuk kelas yang seterusnya kita baca doa tilawah sikit, boleh? Okey, kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. InsyaAllah semoga Al-Quran ini yang kita baca setiap hari menjadi hujah yang baik pada kita di dalam alam barzah, di akhirat kelak insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.